Sambung untuk soalan nombor 8. Okey, so nombor 8 dia kata apa soalan dia kata jadual satu menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh satu persamaan. Okey, so persamaan dia X kuasa 2Y sama dengan A tambah B X kuasa 2, di mana A dan B adalah pemalar. So, mereka buat jadual kan. Okey. A dia kata terangkan bagaimana satu garis lurus dapat dilukis untuk mewakili persamaan yang diberi. Okey. Tugas kamu nak tukar tu, nak terang tu, kamu nak tukar daripada bentuk, bukan linear kepada bentuk linear. Kan? Nama pun tajuk hukum linear. Tapi di manakah kamu punya hint? Hint dia dekat sini. Tengok perkataan plot Y melawan 1/X kuasa 2. Okey, plot Y melawan 1 kuasa 2 maksudnya ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Kita akan tengok kita akan tengok paksi Y kita. Faham tak? Tengok paksi Y. Okey. Right, so persamaan yang dia bagi. Okey. Persamaan yang dia bagi adalah X kuasa 2 Y sama dengan A tambah B X kuasa 2. Jadi bila Y tu maksudnya Y duduk seorang-seorang dia, betul tak? Keseorangan Y sahaja, tak ada X. So tengok persamaan kita ada X kuasa 2. Kalau nak hilangkan X kuasa 2, kita kena bahagi dengan siapa? Bagi X kuasa 2 lah. So kita nak potong kan? Okey. Jadi apa benda yang kamu buat di kiri, kanan apa kamu kena buat? Maksudnya semua ni kita kena bahagi dengan X kuasa 2. So yang ni kita boleh potong. Hak belakang ni juga. Okey. Jadi kita tinggal apa sini? Kita tinggal Y sama dengan A per X kuasa 2 tambah B. Okey, benda ni ini A darab 1, betul tak? Okay, sebab apa? Kita nak tukar dalam bentuk apa? Kita nak nampak Y sama dengan MX tambah C. Okay, so clear. Alamak, kenapa guna color ni pula? Okay, clear hak mana M dia, hak mana C dia. Okay, kalau macam ni tak ni. So, tengok saya balik sini, dia punya paksi X dia 1/X kuasa 2. Jadi, apa yang berlaku, kita boleh ubah ni. Kita boleh kata ni, kita tulis sekali lagi, ini sebenarnya Y sama dengan A, kita letak kat luar. Sini 1/X kuasa 2 tambah B. Okay, so obviously lah daripada sini. Kan, kau dah nampak dah. Ini adalah paksi Y. Yang ni adalah paksi X. Maka ini adalah kecerunan kita. Ini adalah kita punya pintasan Y. Okay. Jadi, bila kita nak lukis plot Y melawan 1/X kuasa 2, kita kena buat satu table yang lain. Kan? Satu table di mana, cikgu kat sini lah Di mana paksi X kita adalah 1/X kuasa 2, paksi Y kita adalah Y. So, paksi Y tu tak ada perubahan lah, sama lah. Tu dah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, terlebihan, tak apalah. Jadi, Y kita memang masih lagi 40, 23, 18, 15, 13. X kita ni saja. Sini apa dia? Ni 1/X kuasa 2 maksudnya X dia 2 kan. Jadi 2 kuasa 2 4. Jadi untuk yang ni sebenarnya sini ni 1/4 sebab 2 kuasa 2. Macam nak cakap kan. So sini sebenarnya 1/2 kuasa 2, 1/4, 0.25. Okay, yang ni pula 3. Jadi 1/3 kuasa 1/9. 1/9 ni 0.11. Okay. Lepas tu nanti 1/16. 1/16 0.06. Cikgu bundar kepada sini. Cikgu ambil 2 tempat perpuluhan je lah. Okay.
Pasal apa ada 4 perpuluhan? Sebab apa? Sebab apa cikgu buat macam tu? Sebab kalau kita tengok balik soalan kita, dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 0.1 dan ni 2 cm pada 10 unit untuk part C Y, hak ni untuk part C 1 per X kuasa 2, part C 1 per X kuasa 1, part C X lah kan. Okay. Ni 0.1. Betul tak? Maksudnya bila hang ada, bila hang ingat table hang tu kan, bukan table, satu kotak tu kan ada 10, betul tak? Ni kotak daripada awak punya jadual tu, sini ada 10 kotak. Kalau dia kata 0.1 maksudnya apa? Maksudnya kalau kita buat graf kan lah macam tu kan, sini kan 0, betul tak? Sini start 0.1. 0.1 ada 10 ni, jadi 0.1 bahagi 10 0.01, maksudnya 2 tempat perpuluhan kan, 2 tempat perpuluhan. Okay, so sebab itulah saya bundar yang ni kepada 2 tempat perpuluhan. Memang 2 tempat perpuluhan je lah sebenarnya, nak selamat 2 tempat perpuluhan je. Okay, hak ni pula 1 per 525 0.04, hak ni 1 per 36, kita dapat 0.03. Okay, cikgu tak lakar sendirilah ya. Dia apa yang kita nak tengok, cikgu nak tunjuk jawapan IAT. Okay, salah. Okay, so ini jalan kerja IAT. Okay, tengoklah hak ni at least 2 tempat perpuluhan lah Tapi kalau macam ni pun bahaya juga nanti. Sebab nanti takut nanti bila nak plot graf kamu bundar salah, kamu tak dapat lah Okay, tengok dia buat. Okay, baik. So pemeriksa bila dia periksa kan, bila dia periksa dia akan check satu-satu ni. Okay, ni tadi mula-mula table 0.03 lah. So, ni. Okay. Tengok balik sini 0.0277. Kalau bundar sini 0.03. Bila kamu tak bundar siap-siap kan, dekat sini awak ambil 0.02, salah lah. Sayang lah kan. So salah kat situ. Kan sepatutnya 0.0313. Okay, 0.0313. So salah tu lah kat situ. Hak lain dia akan check lah. Kan ni betul, ni semua betul. So markah yang pertama sekurang-kurangnya markah yang pertama at least 1 titik betul. Markah yang kedua adalah semua titik betul. Markah yang ketiga adalah garis line of best fit. Alamak. Garis. Tak main lah bahasa Melayu. Kan? Alamak, tadi makan ayat 2. Ni line of best fit. Line of best fit ni, okay, maksudnya kalau boleh kena semua, memang kena semua. Kalau tak kena, macam ni, tak nampak kena. Tapi, selagi titik tu, kan, selagi dia tak lebih daripada separuh graf, dikira sebagai kena. Faham tak? Kan? Tengok kedudukan dia. Padam ni. Nampak? Kan? So, IAT. Kan? Ni kat situ. Lepas tu ni graf tak lebih daripada separuh kotak ni. Kan tak lebih dikira sebagai kena. Walaupun tak apa nak kena. Okay? So itu dah line of best fit. Kalau kata satu garis, kalau kata 5 semua, so tak kena, 1 kat atas, 1 kat bawah. Kan? Kalau kata ada 6, katakan tak kena 4, dia mesti 2 kat atas, 2 kat bawah. Dia macam tu. Dia mesti, itu maksudnya line of best fit. Okay, line of best fit. Okay, apa tu? Tengok IAT, apa salah dia? Dia tak label semua. Ni sepatutnya hampa jangan kedekut ni. Sampai hujung ni 0.7. Sini 0.8. Semua sebesar-besarnya. Lepas tu pula, okay, bila kita nak label, ini Y sama dengan Y. Okay.
Ni kalau label ni, ni 1 per X kuasa 2 boleh lah. Okay. Ataupun kita kata X sama dengan 1 per X kuasa 2. Boleh lah macam ni pun dia buat. Okay nah. Tengok ni, dia tak label sampai ke atas-atas ni. Kan, malas tu. Kena label sampai atas. Okay. Alright. So, dia tukar betul. So, ini adalah M kecerunan, ini adalah C pintasan Y. So, pintasan Y, okay, C. Dia tengoklah. Sebab itulah mesti kena paksi Y dia. So, paksi Y dia 10. Maka terus dapat jawapan B sama dengan 10. Okay, B sama dengan 10. Kemudian untuk A ni, okay, A. Kan, untuk A ni, A kita adalah apa? A kita adalah kecerunan kan, kecerunan. So, kecerunan, kita kena tengok balik. Kita punya ni, kan. Ambil 2 titik hak betul-betul kena. Jangan ambil titik ni. Titik ni tak apa nak kena. Ambil hak betul-betul kena. Kan? So, yang betul-betul kena, kita nampak kat sini. Titik ni kena dengan titik ni lah. Kan? Ataupun dia ambil hak mana ni? 15 tolak 40. 15. Oh yang ni, hak ni kena juga. Saya ambil tu. Pun boleh lah. Okay, dia kira. Okay. Okay. So, 3 markah lah. 3 markah ni, sebenarnya dia tak tulis. Tapi sebab kamu tulis. Patut tulis apa? Patut tulis yang ni C sama dengan B. Ini 1 markah. Lepas tu, buah nilai 1 markah tu. B sama dengan 10. Hak ni pula patut tulis M kecerunan sama dengan A. Lepas tu, alamak. Apa tak dapat dah? Apa-apalah. Okay. Lepas tu pula dia kira kecerunan. Ni 1 markah. Ni 1 markah kan? Lepas tu jawapan tu betul 1 markah. Okay. Sebab tu semuanya 10 markah. Baik ya. Faham tak? Okay. Okay. C. Bahagian C. 20 markah. Okay. Kita baca soalan. Raja menunjukkan sebuah segitiga ABC. Okay, dia beri AC 10. Okay, dah tulis kat gambar dah. AD 7 tulis kat gambar. Tu dia kata DE 5 pun dia dah label dah kat gambar. Sudut ACB, okay, atas ni ACB, okay, 117 pun dia dah label dah. Sudut DEB 50 pun dia dah label, okay, dia dah label. Baiklah. Okay. Cari sudut DAB dan panjang dalam cm bagi DB. Okay, kalau kita tengok betul-betul, okay, DB kita tak tahu berapa kan. Ni dia macam ni. Dia ada, kita ada 2 segitiga. Betul? 2 segitiga kan. Okay, 2 segitiga. Satu segitiga ni. Dan satu lagi adalah segitiga hak kecil ni. Okay, 2 segitiga. Okay, so dia nak sudut DEB. So sudut ni lah hak dia nak. Okay, dia nak sudut DEB. Tak nampaklah kuning. Okay, dia nak sudut DEB. Okay, so sudut DEB satu, dia adalah bertentang dengan DE. Okay. Okay, sorry apa benda ni. Okay. Okay. So, bertentang dengan DE. Satu lagi. Okay. Sudut ni bertentang dengan siapa? Sudut ni bertentang dengan CA. Okay. Jadi, kita boleh buat 2 persamaan. Untuk hak kecil tu, sekarang ni, DE kita tak tahu apa. DE pula DB kita tak tahu apa. Tak tahu tak tahu apa. Jadi, kita bubuh katakan X, Y. Suka hatimu lah. Tak X. Katakan tak tahu, kita letak X. Okay. Yang pertama kita ada, untuk hak segitiga kecil tu kita ada sin B per 5 sama dengan sin 50 per X. Itu satu. Kan? So, yang ni kita boleh buat apa? Darat silam tu tak apa. So, kita ada sini sin B sama dengan sin 50
darab 5 per X. Okey, satu. Okey, satu lagi. Kita ada yang segitiga hak besar ni. Kan, besar ni. So, kita ada sin B. Ini term pertama kita lah. Sin B per 10. Kan, ber-10 ni. Sama dengan apa yang satu lagi sudut had dia ada? Sudut had dia adalah 117. 117 ni bertentang dengan semua ni AB. AB kita apa? So, sin 117 per AB kita apa? 7 tambah X. Okay. Jadi, untuk yang ni, okay, apa nama nak kata? Ni, so sin B kita ni, darab silang ni, dia akan jadi sin B sama dengan sin 117 darab 10 bahagi 7 tambah X. Ini persamaan kedua. Nampak kita dah buat apa? Kita akan selesaikan satu persamaan serentak. Kan? Okay. Oh, I buat sini. Jadi, maksudnya sekarang ni, saya nak ganti sin B. Kan kita kata sin B sama dengan sin 50 per X. So, kita nak masukkan yang ni dekat sini. Nak ganti masuk. Okay, jadi kita akan ada, saya kat sini, so kita ada sin 50 darab X, darab 5 per X sama dengan sin 117 per 7 tambah X. Okay. Oh, darab dengan 10. Baik. So, kita akan selesaikan dia. Selesaikan lah. Macam mana? Well, so ni darab 5. Tekan kalkulator je sebenarnya. Okay, tekan kalkulator je. Sebenarnya sebab dia darab dengan 5 kan. Jadi had ni nampak tak? 5 dengan 10 ni 2. Faham tak? Sebab ni bla 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 sama dengan bla 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 10 bahagi 5. Cikgu buat macam mana 10 bahagi 5? 2 lah kat sini. Okay, so, sin 50 adalah 0.766 per X sama dengan, okay, sin 117 0.891 per 7 tambah X darab dengan 2. Okay, so, yang ni kita ada 1.782 per 7 tambah X. Sini 0.766 per X. Jadi, kita akan buat apa? Kita akan darab silang. Okay, darab silang. Jadi, buat macam ni lah. You kan suka buat salah. Faham tak? Kalau hang terror, cikgu tak ada masalah. Tapi kalau buat salah, hang buatlah macam tu. Okay, darab. Masuk. So, kita ada 5.362 tambah 0.766X sama dengan ni cikgu lupa darab X, darab silang X ke 1.7. Kejap. 1.782X. Okay, buat macam ni dah pergi persamaan linear dah. Okay, so kita ada sini 1.016X sama dengan 5.362. Jadi X kita, okay, 5.362 bagi 1.016, kita dapat sini 5.278. So X dah dapat. Dah dapat X, kita nak buat apa? Kita carilah kita punya nilai B. Sudut DBE tu. Sudut DBE tu, B tu sudut DBE lah. Nak buh dalam mana? Buhlah dalam ni. Janganlah mencari kerja yang lebih. Masuk dalam ni. Ni persamaan ni. Okay. Alright. So, for this one, okay, so kita ada sin B sama dengan sin 50 darab 5 bahagi X. So, X kita 5.278. Pakai kalkulator. Teruslah B sama dengan arc sin bla bla bla. So, kita terus dapat jawapan 46.52. Ni hang tekan dulu, hang akan dapat 0 point something. Okay. Okay, so dapatlah sudut B. Sudut BE ni maksudnya sudut DBE kita 46.52 darjah. Okay. Okay, dah dapat dah.
So yang ni 5.278. Label lah kat sini. Dah dapat dah 5.278. Sudut ni tadi berapa tadi? 46 point. Okay. 46.52. Setiap kali awak kira dan awak dapat nilai, sila letakkan balik dekat gambar rajah kamu had ni. Dan even saya galakkan kamu lukis balik dalam kertas jawapan pun. Okay. Ya. Okay. Alright. Dia nak apa lepas tu? Dia nak luas segitiga ABC. ABC ni sudut had besar tu lah kan. Jadi apa bila nak cari luas segitiga kan, check apa? Cari dua sisi. Dua sisi dan panggil apa? Sudut kandung. Kan? Sudut kandung apa? Sudut kandung sudut yang ada mak bapak dia. Kan? Mak bapak pegang dia. Okey. Sudut dia. Selalu tengok kat sini. Tengok kat sini. Apa yang kita dah ada? So kita dah ada 10. Betul tak? Sisi yang ada 10. Dan juga 7 dan juga 5.278 tu. Okay. So mak bapak dah ada. Sudut dia nak cari mana sudut? Ni kan? Ni sudut dia kan? Ni sudut dia kan? Boleh cari tak? Boleh. Sebab apa? Satu segitiga 180 darjah. Jadi sudut CAB adalah 180 darjah tolak 117 tolak 46.52. So kita akan dapat 16.47 darjah. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah darab 10 darab 7 tambah 5 point ni 12.278 darab sin 16.47. So jawapan di sini 17.4. So luas segitiga tu adalah 17.4. Disebabkan dia semua cm, maka cm squared lah. Okay. Okay, last kali C. Jarak menegak daripada C ke AB. Jarak menegak daripada C ke AB. Kalau jarak menegak, maksudnya ni 90 darjah. Kalau tengok macam ni, awak nak cari apa sebenarnya ni? Kita nak mencari tinggi. Tinggi apa? Tinggi segi 3. Okay, tinggi segi 3. So, tinggi segi 3 ni, hang ni apa dia ni? Ni. 7 tambah 2 ni tadi. Ni nilai ni tadi. Semua apa tadi? 12.27. Sorry. 12 apa tadi? 12.278. Okay. 12.278 ni. Apa dia ni? Ni adalah tapak. Jadi, so luas segitiga. Kita akan pakai luas segitiga sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. So, tinggi kita nak cari lah. Tinggi itulah. Had jarak menegak tu T, tinggi. Kan? Tapak dia berapa tadi? Tapak dia 12.278. Luas segitiga dah ada dah 17.4. So kira-kira semua kita akan dapatlah jawapan kita. Tinggi kita 2.834. Okay. Ya, macam tu je. Faham? Cuma susah lah kan? Well, you know me, sajalah nak bagi awak fikir sikit. Okay, last kali untuk hari ni. Ni senang lah pula. Senang balik lah kan? Okay. Saya rasa ramai orang dapat markah penuh. Siapa dapat markah penuh tau? Okay. Baiklah. Ada dapat markah penuh. Siapa ya ke apa? Even kebanyakan kamu dapat 5 lah. Lelaki-lelaki 5 lah. X, Y, Z tu memang dapat dah kan? Betul tak? Banyak dapat lah. Apa kan? X tu indeks. So, X kan sama dengan apa? RM6 bahagi RM5 darab dengan 100. So, kita dapat 120. Okay. Lepas tu nanti ni memang lepas tu nanti apa? Y per RM2 darab 100 sama dengan 140.
So cross multiply semua, kamu dapat Y kamu RM2.8. Kemudian Z pula awak buat apa? RM8.8 bahagi Z darab 100 sama dengan 110. So ni Z sama dengan RM8.8. Tak elok lah buat kat sini. Buat kat mana? Kat atas. Kat atas ke? Yeah, I do have places to do. Let's kat tepi ni. So Z, sorry, sekali lagi. Okay, RM8.8 bahagi Z darab 100 sama dengan 110. Okay, so kita nak hapuskan Z, kita darab Z semua kan. Macam tu lah lebih kurang. Darab Z. Macam mana nak buat kamu ni? Kamu ni okey je sebenarnya kan. Tak nak buat macam ni lagi. Hampa ni confused. Tak payahlah. Okay. So ni Z sama dengan, kan Z ambil kat tempat 110. 110 turun bawah. So ini sama dengan RM8.8 darab 100 bahagi 110. So kamu dapat Z kamu RM8. Ni sebenarnya cikgu tak ni pun hampa faham lah. Saya rasa ramai je dapat. Kan 111. Okay. Right. Okay, indeks kubahan. Indeks kubahan, cari macam mana indeks kubahan? So indeks kubahan adalah, kan indeks kubahan ada palang jumlah indeks darab pemberat bahagi jumlah pemberat. Indeks darab pemberat, kan indeks dia darab yang pemberat dia. So 120 darab dengan 10 tambah 140 darab 15 tambah 150 darab 45 tambah 110 darab 30 bahagi, kan peratus. 100% lah sebenarnya. 100 lah. Tapi tak apalah. Sebenarnya sepatutnya jumlah pemberat 10 tambah 15 tambah 45 tambah 30. So ni you kira you dapat 133.5. Okay. Alright. Nombor 3 dia kata cari kos pembuatan unit barang elektronik itu pada tahun 2007. Jika okay, kos pembuatan seunit barang elektronik itu pada 2007 adalah 80. Dia suruh hitung kos pembuatan pada tahun 2009. Sekarang ni indeks kubahan ni adalah, kan, indeks kubahan ni, indeks kubahan apa? Indeks kubahan pembuatan semua barang elektronik. Dia macam ni. Alat elektronik tu hang bayangkan, panggil apa lah ni elektronik? Let's say apa yang glamour ni elektronik? Let's say earphone ataupun headphone kamu tu, headphone. Kan headphone. So headphone tu dia ada apa? Dia ada chips dekat sini satu, lepas tu dia punya muff dia tu leather tak leather, kemudian yang ni plastik ni satu, kan, 1, 2, lepas tu ada chip tu 3, apa lagi? So nak buat satu earphone ada banyak barangan elektronik. Sebab tu kita cari indeks kubahan. Katakan P ni dia punya chips, Q ni dia punya ear muff dia tu, lepas tu R ni dia punya plastik kat atas ni, handle dia tu, kemudian S tu katakan apa benda, apa lagi ya, apa-apalah nak buat tu, kan. Setiap satu tu ada harga dia, dan nak buat headphone tu kena pakai semua. Sebab itulah bila kata kos pembuatan ni kita akan pakai indeks kubahan ni balik, kan. Sebab indeks kubahan ni mengira kenaikan harga setiap komponen barang yang digunakan untuk buat barangan elektronik tu. Okey. Itulah ni. Jadi kita kira balik, kan, 133.5 sama dengan, okey, harga tahun 2009 kita nak cari harga 2070, 80 darab dengan 100. So cross multiply semua, 133.5 darab 80 bahagi 100. Jadi kita akan dapatlah harga tahun 2009 kita adalah 106.8 kupang. Bila kata harga
harga mesti 2 tempat perpuluhan. Harga ya, harga kanak-kanak 2 tempat perpuluhan. Kan, menangis Cikgu Mek Hang kalau habis 1 tempat perpuluhan je. Sampai ajak? Okay. Alright, C. Apa kita dah ada? Okay. Kita dah ada apa? So, B1 kita cari 133.5. 133.5 tu adalah indeks harga tahun 2009 berasaskan tahun 2007. Itu 133.5. Soalan ni kata apa? Soalan ni kata kos semua komponen menokok sebanyak 10%. Menokok dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Bila dia kata semua tu adalah penting semua. So automatik kalau semua, jadi indeks harga 2011 berasaskan tahun 2009 adalah 110. Menokok, terus ambil 100 tambah 10. Kalau dia kata berkurang maksudnya katakan berkurang 10%, 100 tolak 10. Hang faham dengan 10 tu. Kalau kata menokok, hang tambah dekat 100. Kalau kata berkurang, hang tolak daripada 100. Direct. Okay. Dan soalan apa dia tanya? Dia kata, hitung indeks perubahan tahun 2011 berasaskan tahun 2007. So, dia nak indeks 2011 berasaskan 2007. Jadi, kita tengok tahun apa terlibat? 09, 07 dengan 11. So, susun secara menaik. 07, 09, 11. So, kita akan pakai ni lah kan, hak mulut ni kan. Okay. So, ini X, Y, Z. Apa dekat X? 7, 9 mana dah? Ni lah 133.5. Y kita 1109, 110. Z kita ni lah yang kita nak cari lah. Kan? Sinilah sebenarnya indeks ke 1107. Kan? Rumus kita apa? Rumus Z sama dengan XY per 100. Z kita tu indeks 2011 sekarang 2007 ni sama dengan X darab Y 133.5 darab dengan 110 bahagi dengan 100. So jawapan dia 146.85. Okay. Alright. That's all for today. So saya rasa yang susah pun soalan nombor 9 saja nak bagi susah kat hampa. Kan saja. Okay. Taklah susah sebenarnya, tapi awak kena ready lah. Dan sebenarnya semua soalan awak ni soalan trial. 2009, yang nombor 9 tu saya ambil daripada Perak kot. Trial. So awak dapat bayangkan ya, trial macam mana soalan. Kan? Tricky. Okay. Alright. Yeah. Okay. Itu saja daripada saya. Macam biasa, if you have any questions, any problems, anything that you did not understand, so please consult me. Kan? Check balik dengan saya. Okay, itu saja. Terima kasih.